Melati kuntum tumbuh melata, saya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Beberapa hari yang lalu, kami sekumpulan telah ditugaskan untuk menganalisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang terdapat dalam penulisan artikel secara berkumpulan. Sebelum meneruskan lagi, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Nurul Ain Hazwani binti Muhammad Jazri, Nur Miza Amila binti Mat Zawawi dan Nur Syazwana Huda binti Suhaimi. Seterusnya, saya serahkan sesi pembentangan ini kepada saudari Huda untuk menerangkan keutuhan wacana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazwana Huda binti Suhaimi. Hari ini saya akan menerangkan tentang keutuhan wacana. Keutuhan wacana sangat penting bagi membolehkan sama ada sesebuah wacana itu berkualiti atau tidak. Dengan itu, keutuhan wacana amat dititik beratkan dalam sesuatu wacana. Hal ini kerana perkara inilah yang menentukan sama ada satu kesatuan itu boleh dianggap sebagai sebuah wacana atau hanya kumpulan ayat yang tidak teratur sahaja. Keutuhan wacana dapat dilihat daripada hubungan bahagian-bahagian yang terdapat dalam wacana daripada segi semantik, leksikal, fonologi dan gramatikal. Seterusnya, mari kita lihat kepada keutuhan semantik. Keutuhan semantik merupakan kajian tentang makna sesuatu perkataan, frasa dan ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan atau tulisan. Secara amnya, keutuhan semantik ialah kesepaduan makna dalam wacana. Keutuhan semantik terbahagi kepada empat, iaitu hubungan sebab dan tujuan, hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan hasil dan hubungan memperkuatkan isi. Setelah kami menganalisis keutuhan semantik dalam penulisan artikel, terdapat hubungan sebab dan tujuan di halaman 622 perangan 3 baris 9, iaitu keadaan mungkin disebabkan oleh kesukaran untuk melafazkan perkataan tertentu yang telah diramalkan terlebih awal bahawa perkataan itu memang susah untuk disebut. Dengan itu, keadaan mungkin disebabkan oleh kesukaran adalah sebab dan tujuan, dan untuk melafazkan perkataan tertentu yang telah diramalkan terlebih awal bahawa perkataan itu memang susah, itu adalah disebut sebagai tujuan. Seterusnya, terdapat juga hubungan sebab dan akibat di muka surat 608 perangan 3 baris 4, iaitu wujud juga masalah kegagapan yang mengganggu kelancaran dan ritma pertuturan kerana kehadiran jeda, pengulangan kata dan pemanjangan bunyi. Seperti yang kita dapat lihat di dalam Rajah 1.0, garis yang berwarna merah merupakan sebab, manakala garis yang berwarna kuning merupakan akibat. Bukan itu sahaja, terdapat juga hubungan sebab dan hasil di halaman 609 perangan 2 baris 1, iaitu perbandingan jenis-jenis kegaban ini adalah penting bagi membolehkan kita menerapkan kaedah-kaedah pemulihan yang telah digunakan oleh pakar-pakar patologi bahasa di barat merupakan sebab, dan untuk menyembuhkan ataupun mengatasi masalah penyakit gagak di kalangan penutur bahasa Melayu pada masa akan datang merupakan hasil. Selain itu, hubungan memperkuatkan isi juga dapat kami temui ketika menganalisis keutuhan semantik dalam penulisan artikel. Hubungan memperkuatkan isi yang kami temui di halaman 611 perangan 1 baris 2, iaitu kegagapan jenis ini secara ketara dapat dilihat sebagai dibuat-buat dengan tujuan dan maksud yang tertentu, seperti untuk menarik perhatian orang ramai agar kegagapan yang dibuat-buatnya itu dapat diingat oleh orang lain tanpa disedari. Memperkuatkan lagi isi di ayat yang sebelumnya, iaitu kegagapan yang dibuat-buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan dengan keutuhan wacana yang kedua, iaitu keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi dapat dilihat berdasarkan 3 aspek, iaitu aspek hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Aspek pertama iaitu aspek hentian suara biasanya ditandai dengan tanda noktah atau koma.
Selain itu, hentian suara dapat menimbulkan perbezaan antara wacana. Seterusnya, dengan adanya hentian atau kesenyapan suara ini dalam sesuatu ayat akan membawa makna yang berlainan. Contohnya, Abang Ali makan nasi bermakna Abang Ali yang makan nasi. Manakala bagi ayat Abang Ali makan nasi bermakna Ali yang makan nasi. Selepas menganalisis artikel ini, saya dapat mengesan hentian suara pada muka surat 637 pada baris ketiga, iaitu pada ayat anak yang sulung itu berapa umur. Jika hentiannya berada selepas perkataan anak, ayat tersebut bermakna penutur atau penulis sedang berkomunikasi dengan anaknya. Kedua-dua ayat ini mempunyai makna yang berbeza disebabkan oleh kedudukan hentiannya berbeza. Seterusnya, aspek nada suara menunjukkan tinggi rendah sesuatu perkataan itu diujarkan. Nada yang berlainan membawa makna yang berlainan. Dalam penulisan, nada suara disimbolkan dengan tanda baca seperti tanda noktah, tanda soal atau tanda seru. Tanda baca ini akan menjelaskan persembahan wacana. Contohnya, pada muka surat 607 perenggan ketiga dan baris ke-18, iaitu pada ayat, kajian ini membuktikan bahawa terdapat kesejakatan dalam pola pertuturan orang gagap di dunia. Ayat ini diakhiri dengan tanda noktah, bermakna nada suara yang digunakan hanya mendata sahaja. Namun berbeza pula jika ayat tersebut diakhiri dengan tanda soal atau tanda seru yang nadanya kedengaran lebih tinggi. Aspek terakhir iaitu intonasi suara berbeza mengikut ayat perintah, ayat penyata atau ayat tanya atau ayat larangan. Selain itu, intonasi suara dapat menimbulkan perbezaan wacana. Akhir sekali, intonasi suara juga dapat menimbulkan hubungan semantik antara bahagian wacana. Seterusnya, keutuhan gramatikal yang terbahagi kepada dua, iaitu kata hubung yang menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perenggan dengan perenggan yang lain, dan yang kedua, kata rujukan, iaitu kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada tidak hidup atau hidup. Terdapat beberapa fungsi kata hubung, iaitu yang pertama, berfungsi sebagai penghuraian idea, seperti contoh seterusnya, pada sudut lain dan sebaliknya. Contoh yang kami temui dalam artikel yang dianalisis iaitu di muka surat 611 perenggan 1 baris 8, iaitu selain itu, terdapat juga beberapa buah lagu tempatan yang menggunakan cara orang gagap bercakap sebagai satu cara persembahan lagu-lagu mereka. Penggunaan selain itu merupakan kata hubung untuk menghuraikan isi yang baharu. Bukan itu sahaja, kata hubung juga berfungsi sebagai pengembangan idea. Antara contoh lain ialah seperti, dan, tetapi, kerana dan lain-lain. Contoh yang kami temui di halaman 615 perenggan 1 baris 4, iaitu pengulangan sebahagian ini kerana sifatnya yang mengulang sebahagian daripada kata itu sahaja. Penggunaan kerana dalam ayat berfungsi untuk mengembangkan idea bagi membentuk ayat yang gramatis. Selain itu, terdapat juga kata rujukan, iaitu kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada tidak hidup atau hidup. Kata ganti nama yang boleh kita guna ialah saya, awak, kita, mereka, kami, itu, ini dan lain-lain. Yang kami temui ialah di muka surat 611 perenggan 1 baris 4. Contohnya, kegagapan ini merupakan kegagapan normal yang terjadi di kalangan kanak-kanak akibat proses kematangan yang dilalui oleh mereka. Kegagapan mereka lebih terjerum kepada jenis pengulangan dan jeda. Ayat pertama menggunakan kanak-kanak, manakala pada ayat seterusnya perkataan kanak-kanak diganti dengan mereka. Manakala keutuhan leksikal berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Keutuhan leksikal yang kami kaji ialah berdasarkan antonim, sinonim, hiponim dan pengulangan kata yang sama. Yang pertama ialah antonim. Antonim merupakan kata yang berlawanan maksud, contohnya perkataan pasang dan surut. Yang kedua, perkataan sayang dan benci. Pada halaman 621, iaitu pada ayat penyelidikan mendapati fenomena gagap di kalangan penutur yang berbahasa Melayu tidak berbeza dengan fenomena gagap di kalangan penutur berbahasa Inggeris.
Perkataan antonim yang terdapat dalam ayat ini ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Manakala yang kedua ialah sinonim yang bermaksud kata yang sama atau hampir sama maksud. Contohnya perkataan waktu dan masa serta tolong dan bantu. Contoh yang terdapat dalam artikel ialah pada muka surat 623, baris keempat dan ke-13 iaitu perkataan menyebut dan menuturkan. Seterusnya ialah hiponim yang merupakan kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Contohnya, kambing, rusa dan arnab merupakan hiponim kepada binatang. Hal ini dapat dibuktikan pada halaman 619 dalam artikel yang dikaji iaitu pemenggalan perkataan, penukaran fonem, penyelewengan semantik, pengukuran fonem, pengukuran perkataan dan modifikasi serentak merupakan hiponim kepada masalah-masalah lain. Yang terakhir ialah pengulangan kata yang sama iaitu pada muka surat 609 baris ke-7 hingga 12 iaitu pengulangan perkataan kegagapan sebanyak 4 kali. Apakah itu sistem APA? APA ialah American Psychological Association yang merupakan gaya rasmi dalam menyeraikan rujukan dan sitasi. Lantaran itu, APA telah membuat pengemaskinan format sitasi dan rujukan dalam edisi ke-7 yang diterbitkan pada Oktober 2019. Selain itu, terdapat beberapa gaya rujukan di dunia antaranya Harvard Style, MLA Style dan Chicago Style. Malah APA Style yang paling banyak digunakan. Seterusnya, tujuan rujukan. Senarai rujukan yang dibuat akan memberi ruang kepada mana-mana pihak penyelidik yang ingin membuat pembacaan dan penyelidikan. Kemudian, rujukan ini bertujuan untuk memberi penghargaan kepada penulis-penulis lain yang menyumbangkan teori, kajian, pendapat dan sebagainya. Seterusnya, rujukan dan bibliografi ini menampakkan senarai sumber yang digunakan adalah berkaitan dengan topik penyelidikan atau sesebuah penulisan. Selain itu, ia merupakan alat untuk merekod maklumat yang digunakan dan membantu apabila memerlukan maklumat tambahan. Yang terakhir ialah senarai ini dapat mengelakkan daripada penggunaan nota kaki. Berikut merupakan senarai rujukan yang digunakan dalam artikel yang kami kaji. Sumber rujukan yang digunakan ialah dua sahaja iaitu buku dan jurnal. Format rujukan buku ialah nama penulis, titik, dalam kurungan tahun, titik, tajuk buku yang disendingkan, tempat penerbitan, noktah bertindih, syarikat penerbitan. Berikut merupakan senarai rujukan buku yang telah digunakan oleh penulis artikel yang kami kaji. Ini pula senarai rujukan jurnal yang digunakan oleh penulis artikel ini. Kita beralih pula kepada konsep kejelasan. Kejelasan dalam penulisan bermaksud menggunakan bahasa yang mudah, strategik dan berstruktur. Selain itu, ia mempunyai tujuan yang jelas, tepat dan semua maklumat yang ingin ditulis adalah logik. Penulis juga perlu menulis koheren dan kohesi yang mantap dan mempunyai makna. Dan konsep yang terakhir ialah penulis dapat belajar, menyusun ayat dan perenggan untuk mencapai kejelasan dalam penulisan. Erti kata lain, kejelasan ini bermaksud mudah difahami, mudah dibaca dan tidak memberi ruang kepada pembaca untuk menyalah tafsir ayat yang dibaca. Dalam kejelasan penulisan, terdapat tajuk akronim dan singkatan, penulisan yang jelas, koheren dan kohesi, bahasa formal dan penulisan secara objektif. Kemudian, penggunaan akronim dan singkatan. Akronim dan singkatan menjelaskan semua terminologi yang tidak difahami atau diketahui oleh pembaca. Nama penuh hendaklah ditulis pada kali pertama dan istilah penuh harus ditulis dalam penulisan dengan singkatan yang diletak dalam kurungan. Dengan menggunakan bahasa yang mudah, akronim merupakan proses pemendekan yang menggabungkan huruf, kata atau bahagian lain yang ditulis dan dilafazkan sebagai sebuah kata. Singkatan pula merupakan proses pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf baik yang dieja huruf demi huruf maupun yang tidak dieja huruf demi huruf.
Kita lihat pada contoh yang saya telah lampirkan bagi menjelaskan penggunaan singkatan yang diambil pada muka surat 633 baris yang kelima di dalam jurnal. Perkataan identity card dijadikan singkatan sebagai IC, manakala contoh bagi akronim pula diambil daripada muka surat 633 pada baris ke-29 iaitu perkataan FELDA yang mana bermaksud Federal Land Development Authority. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang penulisan yang jelas. Kejelasan ayat sangat penting untuk memberikan perhatian dalam sesuatu penulisan akademik agar lebih difahami. Kejelasan isi pula penting untuk menyemak semula panjang pendek ayat. Ayat yang pendek boleh membantu koheren iaitu kesinambungan, manakala ayat yang panjang membantu kohesi iaitu tautan dalam penulisan akademik. Antara perkara penting dalam menghasilkan penulisan yang jelas ialah kekal dan fokus kepada isi utama. Kaitkan isi dalam perenggan iaitu kohesi dengan idea utama. Elakkan penggunaan akronim dan singkatan, ejaan yang betul, penulisan yang menarik, tidak menggunakan bahasa selanga dan penulisan ayat yang pendek tetapi tepat. Contoh penulisan yang jelas dapat dilihat pada muka surat 616 iaitu ayat analisis untuk pengulangan frasa ini dibuat tanpa mengambil kira sama ada frasa tersebut frasa nama atau frasa karyaan. Pengulangan bentuk ini didapati tidak begitu ketara jika dibandingkan dengan bentuk pengulangan yang lain. Ayat ini merupakan ayat yang jelas kerana kekal kepada fokus isi utama. Penulisan yang menarik mempunyai pertautan isi, tidak menggunakan bahasa selanga, penggunaan ejaan yang betul, tidak menggunakan singkatan serta ayat yang pendek. Beralih pula kepada konsep koheren dan kohesi yang merupakan kesinambungan antara ayat selepasnya yang memiliki kesatuan makna yang utuh. Dalam penulisan koheren, idea-idea dihurai dengan jelas dan dalam turutan logik serta disokong oleh bukti dan contoh. Faktor-faktor ini memudahkan pembaca untuk mengikuti hujah dan tujuan penulis tersebut. Kohesi pula merupakan hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Konsep kohesi pada dasarnya merujuk kepada hubungan bentuk iaitu unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun sesuatu wacana yang memiliki kesepaduan secara padu dan utuh. Seterusnya, contoh koheren dan kohesi. Contoh koheren yang saya telah lampirkan diambil daripada jurnal muka surat 611, perenggan pertama, baris yang kedua. Dalam perenggan tersebut, perkataan, kes gagap dan juga kegagapan disebut secara berulang kali dan mempunyai kesinambungan dan membentuk kesatuan makna yang utuh. Idea-idea juga dihurai dengan jelas dan mengikut urutan yang tersusun. Manakala contoh bagi kohesi diambil pada halaman 626, perenggan yang kelima, baris ke-28 yang menunjukkan hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Kemudian kita lihat kepada bahasa formal. Dalam penulisan akademik, kita menggunakan bahasa formal atau bahasa rasmi iaitu bahasa baku untuk mengelakkan daripada menggunakan bahasa selanga, bahasa pasar, bahasa bahasahan, bahasa halus, bahasa kasar dan juga dialek. Apabila kita menggunakan bahasa formal, kita terikat dengan ragam bahasa yang mementingkan ayat dan imbuhan yang dramatis seperti sebutan dan intonasi suara yang tepat serta pilihan kosakata yang tepat. Dalam sesebuah penulisan formal, perkataan saya perlu diminimumkan dalam teks. Yang terakhir, bahasa formal menggunakan banyak kata kerja yang formal. Berikut merupakan contoh-contoh bahasa formal yang digunakan. Contoh pertama diambil daripada halaman 626, perenggan yang kelima dan baris ke-28. Manakala contoh yang kedua diambil daripada halaman 627, perenggan yang ketiga, baris 12. Yang mana kedua-dua contoh ini yang paling ketara kita dapat lihat iaitu penggunaan kata kerja yang formal.
Seterusnya, penulisan secara objektif berfungsi untuk menyampaikan kebenaran secara objektif. Dengan itu, penulisan tidak mengandungi unsur-unsur emotif dan juga idea yang dikemukakan disokong dengan bukti yang kukuh. Sebagai contoh, di halaman 609, perangan 3 baris 7, Asma Haji Omar 1917, muka surat 484 menyatakan bahawa linguistik dapat diarahkan kepada berbagai-bagai tujuan sebagai ilmu bantu untuk ilmu-ilmu lain sebagai salah satu alat dalam menyembuhkan penyakit afasia dan penyakit-penyakit pertuturan lainnya, dan juga sebagai alat dalam membentukkan sesuatu bahasa. Dengan itu, penggunaan kata-kata tokoh menjadi bukti bagi mengukuhkan lagi idea yang diutarakan.